Lalangat, saya jemput Yang Berhormat Mas Gading. Terima kasih Puan Pengerusi. Mas Gading menyambut baik kesinambungan peruntukan bagi program PPRS di bawah butiran 03200 Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat. Namun pelaksanaan di lapangan masih menimbulkan kebimbangan dalam kalangan rakyat di luar bandar yang masih menunggu kelulusan sejak bertahun-tahun. Berdasarkan jawapan bertulis Kementerian bertarikh 5 November 2025 bagi tempoh 2020 hingga 2025, Sarawak menerima RM542.75 juta melibatkan 3,408 bina baru dan 14,744 baik beli rumah, menjadikannya negeri kedua tertinggi selepas Sabah. Namun bagi daerah Baut dan Lunduk yang meliputi kawasan Parlimen Mas Gading, hanya 95 bina baru dan 331 baik pulih diluluskan dengan jumlah keseluruhan RM12.79 juta. Senarai permohonan baru yang dimukakan oleh pejabat daerah masih belum mendapat keputusan muktamad. Mas Gading menerima aduan daripada pemohon yang menunggu sejak tahun 2018 di bawah program lama PPRT dan selepas dijenamakan semula di bawah PPRS, mereka masih belum menerima sebarang keputusan. Rumah mereka semakin uzur tetapi kelulusan masih belum boleh diperolehi. Difahamkan terdapat kuota tahunan sekitar 8 ke 12 unit bina baru bagi setiap tahun di daerah Sarawak. Jumlah ini amat kecil berbanding keperluan sebenar penduduk di luar bandar. Oleh itu, Mas Gading ingin mendapatkan penjelasan daripada kementerian. Berapakah jumlah sebenar permohonan baru dari kawasan Parlimen Mas Gading yang telah disahkan layak tetapi masih belum diluluskan sepanjang tempoh RMK 12? Berapa unit PPRS pula yang telah diluluskan di bawah rolling plan pertama bagi RMK 13 khusus untuk Parlimen Mas Gading? Mas Gading juga ingin mencadangkan agar kelulusan PPRS ditentukan mengikut sempadan Parlimen atau DUN, bukan semata-mata daerah, supaya keagihan lebih seimbang dan inklusif antara kawasan luar bandar. Puan Pengerusi, seterusnya Mas Gading ingin menegaskan bahawa pendidikan awal kanak-kanak adalah asas pembangunan modal insan luar bandar, namun prasarana sedia ada masih belum mencukupi untuk menampung keperluan komuniti luar bandar. Di kawasan Parlimen Mas Gading terdapat 40 buah tadika kemas, tetapi sebahagian besar masih beroperasi di premis pinjaman seperti Balai Raya dan Dewan Serbaguna. Malah ada yang berstatus daif dan tidak kondusif untuk pembelajaran awal kanak-kanak. Berdasarkan jawapan Timbalan Menteri kepada YB Petang Lupa di Dewan Rakyat pada 13 Oktober 2025, Sarawak mempunyai 1,010 premis tabika dan taska kemas dan 189 daripadanya masih menumpang di bangunan lain. Bagi tahun 2025, Kementerian memperuntukkan 4.3 juta bagi penyelenggaraan 115 premis di seluruh Sarawak di bawah butiran 051200, penyelenggaraan dan perbaikan bangunan kemas. Namun tidak dinyatakan berapa yang melibatkan kawasan Baut dan Lunduk. Sehubungan itu, Mas Gading ingin mendapatkan penjelasan, adakah mana-mana daripada 40 tadika kemas di Mas Gading termasuk dalam senarai penyelenggaraan tahun 2026 di bawah butiran 051200 dan peruntukan di bawah peralatan di bawah butiran 051400, peralatan dan kelengkapan tabika taska kemas, dan bilakah pelan pembangunan pembinaan baru untuk premis yang menumpang ini akan dilaksanakan di bawah butiran 00400, pendidikan awal kanak-kanak. Mas Gading ingin tekankan di sini bahawa pendidikan awal benar-benar menjadi keutamaan negara. Maka bangunan kemas seperti ini mesti dilihat bukan sebagai ruang sementara tetapi sebagai institusi pendidikan hak asas luar bandar yang kekal dan bermaruah. Puan Pengerusi, Mas Gading ingin merakamkan penghargaan atas pelaksanaan projek Jambatan Selampit yang kini sedang giat dilaksanakan meskipun terdapat kelewatan. Projek ini amat signifikan kerana ia bakal menjadi sebuah ataupun nadi penghubung utama bagi penduduk kampung Selampit dan kawasan sekitarnya. Namun Mas Gading menegaskan bahawa manfaat jambatan tersebut tidak akan dapat dinikmati sepenuhnya sekiranya jalan akses menghubungkan kampung ke jambatan masih belum dapat dibangunkan. Berdasarkan maklumat daripada pihak agensi pelaksana, reka bentuk jalan akses telah dipersiapkan oleh JKR. Namun ia belum disenaraikan dalam mana-mana fasa rolling plan RMK ke-13. Sehubungan itu, Mas Gading ingin mendapatkan penjelasan daripada pihak kementerian, adakah projek jalan akses ke jambatan Selampit ini telah dipertimbangkan untuk pelaksanaan di bawah rolling plan pertama RMK 13 di bawah butiran jalan-jalan luar bandar 02300. Mas Gading turut mencadangkan supaya penyelarasan antara KKDW, JKR Sarawak dan Unit Perancangan Negeri Sarawak diperkukuhkan agar kerja pembinaan jalan akses ini dapat dilaksanakan serentak dengan penyempurnaan jambatan.
bagi mengelakkan kelewatan tambahan serta pembayaran kos akibat kerja susulan yang tidak dirancang. Jangan nanti jambatan siap, jalan pula belum ada. Mas Kadin menegaskan bahawa pembangunan infrastruktur luar bandar mesti dirancang secara menyeluruh, bukan sekadar menyiapkan struktur fizikal, tetapi memastikan setiap projek-projek benar-benar memberi manfaat nyata kepada rakyat di lapangan. Hanya dengan pendekatan sebegini barulah semangat pembangunan luar bandar yang inklusif dan berimpak tinggi dapat direalisasikan. Sekian, terima kasih Puan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat.